Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang lagi untuk berpuasa pada hari ini. Ya, sedar tak sedar kita dah berpuasa 2 kali Ramadan atau dalam tahun kedua lah berpuasa Ramadan di musim yang penuh getir ini, ya, musim pasca COVID-19. Ya, terima kasih diucapkan kepada penganjur iaitu Persatuan Sahabat Guru Malaysia kerana slot perkongsian ini adalah satu inisiatif aktiviti Persatuan Sahabat Guru Malaysia khususnya untuk warga pendidik dan semua umumnya kepada semua warga netizen ataupun mereka yang melihat rakaman perkongsian ini. Baiklah, slot pada kali ini akan bicara tentang keistimewaan, kelebihan di bulan Ramadan. Ya, kita bukan nak bincang tentang fiqh puasa, syarat-syarat puasa, tarif, itu kita bagi orang lain ataupun mungkin ramai yang dah arif lah. Tapi kita hendak berkongsi, saya hendak berkongsi dengan anda semua tentang kenapa istimewanya bulan Ramadan ini, ya. Tahukah kita apa
perkara atau apakah hadiah yang Allah telah sediakan khusus untuk kita semua di bulan Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda memberitahu kepada kita bahawa ahli-ahli puasa, ahli-ahli puasa maksudnya bukan sekadar orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi yang juga beramal lah dengan puasa-puasa sunat, puasa Isnin, Khamis pada hari-hari putih, di mana Allah akan sediakan satu pintu syurga yang namanya Rayyan. Pintu syurga ini namanya Rayyan, yang dikhususkan untuk mereka yang berpuasa. Jadi kita pilihlah salah satu cara kita untuk membina kekuatan diri kita, kan, selain daripada kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tambah lagi 6 hari sunat Syawal. Janganlah pada hari pertama, bermula pada hari kedua sehingga ke hari Syawal. InsyaAllah mudah-mudahan puasa kita tu umpama kita puasa sepanjang tahun. Apa tadi? Hadiah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa, sama ada puasa wajib ke puasa sunat, ialah Allah sediakan satu pintu khusus namanya Rayyan. Hanya mereka-mereka yang Allah terima puasanya dan orang-orang yang telah diiktiraf sebagai ahli puasa lah. Ada membership, ada kelab pula. Ini kelab orang yang suka puasa. Ada kelab orang suka bertadarus, ada kelab orang suka berzikir. Tapi dalam hadis Allah bagi tahu, maklumkan, Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, bahawa terdapat satu pintu syurga yang namanya Ar-Rayyan. Istimewa tak? Puasa ni, tuan-tuan, puan-puan, benda, menurut guru saya, benda yang kita tak perlu buat apa-apa. Kita kena wuduk ke nak puasa? Nak solat kena wuduk kan? Puasa tak perlu wuduk. Bermula je daripada kita start puasa subuh tadi, sehinggalah nanti nak maghrib kan, terbenam matahari, daripada terbit waktu fajar hingga terbenam matahari, kita hanya perlu berniat. Niat mestilah. Kalau tak ada niat, amalan tu tak diterima. Amalan kita berdasarkan niat kita. Kalau kita puasa ni nak kurus, bukan kerana Allah Ta'ala, maka rugi tak? Rugi ke tak? Jadi kita buat checklist lah, kita semak. Puasa kita ni kerana kita nak turunkan berat badan ke atau kerana Allah Ta'ala. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita perhalusi, bila kita berpuasa kerana Allah Ta'ala, semua lain tu ikut. Sebab khasiat ataupun manfaat puasa tu sendiri memang untuk membantu menurunkan berat badan, membantu menurunkan aras-aras kolesterol, memperbaiki salah satu sistem-sistem tubuh kita. Itu membantu. Tapi jangan kita niat kat situ. Sebab itu dia memang khasiat makanan. Macam kita makan lah, saja aku makan nasi kerana dapatkan karbohidrat, tak payah kan? Sebab memang khasiat daripada nasi ataupun mi ataupun bahan-bahan bertepung memang untuk memberi karbohidrat, untuk membekalkan tenaga. Jenuh lah kalau saja aku makan daging kerana dapatkan protein, saja aku makan sayur kerana untuk serat dan vitamin mineral. Tak payah. Cukup sekadar kita tahu bahawa khasiat-khasiat pada makanan-makanan itu memang akan memberikan kita tenaga ataupun manfaat untuk tubuh kita. Okey. Seterusnya, apa lagi hadiah yang Allah bagi kepada kita pada bulan Ramadan ni? Tarawih, tuan-tuan. Tarawih ni tak ada bulan Syawal. Siapa yang buat tarawih bulan Syawal tu, itu bid'ah paling besar, perkara bid'ah. Sebab tawarih pula. Tarawih ni hanya pada bulan Ramadan. Nak buat 8 ke, buat 20 ke, terpulang lah. Saya tak nak bincang tentang isu-isu sedemikian. Kita nak bincang apa keistimewaan, apa yang Allah bagi kita, atau sebagai motivasi ataupun hadiah ataupun satu benda yang mendorong kita untuk lebih menjalani ibadah puasa ini dengan penuh gembira, dengan penuh semangat, dengan penuh teruja, Dan yang paling penting sekali, ada satu rahsia yang Allah bagi kita, hadiah lah dalam bentuk
Allah kurniakan satu anugerah yang terindah, yang teragung lah. Sedikit ihsan anda, besar maknanya kepada anak-anak tahfiz ini. Pokok ini asal kejadiannya bermula daripada satu benih yang kecil saja. Tetapi bila berterusan disiram dengan air setiap hari, sehingga menjadi sebuah pokok yang besar. Tuan-tuan, diri kita ini diibaratkan sebagai biji benih. Manakala perbuatan menyiram dan memberi baja itu seperti amalan bersedekah. Amalan sedekah ini akan mencambahkan kita sebagai seorang Muslim yang terbaik akhlaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Ingin menaikkan taraf kemudahan dengan membina sebuah bangunan sekolah rendah supaya pendidikan dapat diberikan dengan lebih sempurna kepada anak-anak muda yang ingin mempelajari ilmu agama dan menjadi hafiz Quran. Ini adalah peluang anda untuk bersama dengan kami dalam usaha mulia ini. Ayuh bersama memberikan sumbangan bagi membolehkan usaha kami ini menjadi kenyataan dan lebih ramai anak muda yang ingin menjadi hafiz Quran boleh belajar di sini. Ingat, selagi mana anak-anak hafiz dan hafizah ini masih belajar dan menghafaz di bangunan sekolah ini, selagi itulah pahala sedekah yang pernah anda buat tidak akan berhenti mengalir kepada anda. Klik link yang tertera di bawah ini untuk memulakan sumbangan pertama anda bagi memudahkan pembangunan sekolah baru. Semoga Allah merahmati anda semua para dermawan. Memang khusus di bulan Ramadan, iaitu malam Al-Qadar. Kita biasa dengar malam Lailatul Qadar, ya. Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kan? Menurut pendapat, banyaklah pendapat sarjana ulum Islam, ulama-ulama yang terkemuka membincangkan di mana letaknya kedudukan malam Al-Qadar itu. Okey, itu saya tak nak bincangkan. Tapi kita nak bicara tentang sekejap saya akan kongsikan bagaimana kita nak meraih apa yang Allah katakan, nak mengejar takwa. Orang kata madrasah pula. Ramadan ni adalah satu madrasah, satu sekolah, satu bentuk training, satu kursus, modul untuk kita, ataupun kalau bagi kita yang dewasa ni, pembugaran. Nak bugarkan kembali. Macam main kursus-kursus pembugaran ni, kurikulum kan. Kita nak bugarkan kembali kita punya iman, kita punya takwa. Okay? Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ya, mengenai kefarduan berpuasa, di mana salah satu matlamat, orang kata apa, di akhir dia punya objektif daripada puasa ni tidak lain tidak bukan semoga kita dapat meraih takwa, ataupun kita nak upgrade kita punya kualiti takwa. Kita nak naik taraf, kan? Takkanlah kita hanya puasa kita ni daripada start kita belajar berpuasa, ya, umur dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ataupun kita start dah balik, meningkat remaja, dewasa, hingga kini tahapnya sama. Itu satu kerugian lah. Jadi dengan Allah Ta'ala ni takkan kita nak rugi, kan? Sebagaimana yang kita maklum, tubuh kita ni, manusia ni terdiri, unsur-unsur dia apa? Bukanlah tanah apa semua tu. Kita ada unsur jasad, ataupun kita tengok pada falsafah pendidikan kebangsaan kita lah, yang mana kita ada unsur jasmani, itu jasad kita lah, fizikal kita, emosi, perasaan kita, apa yang kita rasa, okay? Rohani, ataupun kita panggil spiritual, kita punya kerohanian, roh kita, intelek ni minda, akal kita. Jadi Islam, bagaimana kita nak mencetus takwa, kita nak naik taraf empat komponen ni, komponen jasmani, emosi, rohani, intelek ni. Menarik kan? Kita tengoklah sebagaimana kalau kita tengok pada segi jasmaninya, fizikal. Yang membekalkan fizikal kita ni adalah tenaga makanan lah, kan? Apabila berbuka atau waktu sahur tu, kita ambil makanan yang seimbang,
yang halal, yang taib. Itu dia punya, orang kata, kualiti dia lah. Mestilah unsurnya makanan tu yang seimbang, yang halal, yang taib. Yang seimbang ni mana? Seimbang daripada pengambilan gizi atau khasiat-khasiat yang diperlukan oleh tubuh kita. Ah, mungkin untuk setiap individu agak berbeza. Okey? Mungkin orang yang kurang berat badan setelah mendapatkan saranan daripada pakar-pakar nutrisi atau pakar pemakanan, mungkin portion dia lebih sikit. Yang agak masyhur sekarang untuk semua, untuk yang dicadangkan untuk tak kira apa jenis umur, apa jenis ni ataupun tak kesihatan, ialah dipanggil suku separuh. Maksud suku kita andaikan dalam pinggan kita tu ada 4 bahagian 1/4 nasi ataupun kita punya main kita dah karbohidrat dalam bentuk nasi ke mi ke kan. 1/4 protein, yang lagi separuh tu 1/2 tu bolehlah nak ambil sayur dan buah ataupun sayur dalam bentuk ulam-ulaman dalam bentuk separuh pinggan lah. Ada orang tanya, separuh ni macam mana? Portion atau bahagian macam mana? Tuan-tuan yang mulia, ini pun berbeza lah. Saya punya portion mungkin lain sikit. Kalau tak salah saya, apa yang dikongsikan dengan saya, tuan-tuan puan-puan lihat, penumbuk, buat macam penumbuk ni. Satu penumbuk ni isi satu portion. Jadi nasi kita ambil bukan satu penumbuk lah, atau semangkuk kecil. Begitu juga lauk besar penumbuk, portion dia. Mana sayur dia macam mana? Tapi itulah, jarang kita tengok orang ambil sayur banyak. Biasanya yang karbohidrat nasi tu yang jadi separuh, yang suku lauk, yang sayur tu mungkin 1/8. Tapi sekarang lah kita nak naik taraf. Kita naik taraf kaedah pemakanan kita, kualiti pemakanan kita mengikut yang sesuai dengan tubuh badan kita. InsyaAllah jika kita bekalkan tubuh badan kita dengan pemakanan yang seimbang, yang halal, yang taib, tubuh badan kita akan sukar didekati dengan penyakit lah. Sebab kita tahu zaman sekarang COVID, musim COVID ni, sambil kita menerima vaksin, kita juga kena tingkatkan antibody badan kita dengan mengambil suplemen. Yang paling penting ni makanan lah yang betul, yang selalu masuk dalam tubuh kita, yang selalu masuk dalam darah kita adalah apa yang kita makan. Ya. Kalau dalam kitab Tibbun Nabawi ada juga membincangkan tentang hampir 90% penyakit di dalam tubuh manusia ni berpunca dari perut. Maksud dia apa? Apa yang masuk dalam perut tu, apa yang kita makan. Sama ada terkurang makan, tak cukup khasiat, atau terlebih makan, atau makan makanan yang fasad, makanan yang merosakkan, makanan basi, makanan yang dah tak elok, ataupun terlebih-lebih sangat mengambil makanan. Okay? Jadi perut kita ni, kalau kita perhatikan, Allah SWT ni cantik ciptaan dia. Dia yang ciptakan kita. Dia lebih tahu berapa apa yang sesuai dengan keperluan tubuh kita ni. Setahun 12 bulan ya tuan-tuan, perempuan. Perut kita ni berjalan 11 bulan. Setahun ni sepanjang tahun dia berjalan. Maka Allah bagilah satu cuti rehat khas. Kita panggil lah cuti rehat khas kepada perut kita. Untuk perut kita tu berehat pada bulan Ramadan, sama ada 29 atau 30 hari lah. Kita menganggap sebulan lah ya. Di mana perut kita akan berehat hampir 20 jam. Hampir 20 jam sehari. Takkan kita makan satu hari tu 4 jam. Tolaklah kita sahur ya. Kita mengambil sahur dalam masa sejam di waktu pagi. Dan pada waktu berbuka, kita berbuka jam 7.20. Makan sikit, solat, tarawih, isyak, itu tarawih pada yang mampu berdaya melaksanakannya, kemudian mungkin makan. Jadi total kita maksimum hanya 4 jam je kita gunakan time tu untuk mengunyah lah ataupun memasukkan makanan dalam tubuh. Jadi nampak tak? Kereta tuan-tuan kalau tak diservis, jalan je, tak tukar minyak hitam dia rosak. Jadi Allah tahu, kalau tak disyariatkan, kalau tak difardukan puasa ni, berapa ramai yang nak bagi perut tu rehat. Ingat ya.
Betapa inilah hikmah dia. Nampak cantik hikmah Allah SWT bagi. Bukannya sembrono je kan ciptaan ni kan. Maha suci Allah yang sempurna, yang terpelihara daripada segala kekurangan. Selain begitu, untuk pengurusan yang lain, untuk bagaimana nak naik taraf akal kita ni, berdasarkan dengan ilmu lah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu apa-apa ilmu yang bermanfaat, kita panggil umum. Sebab kalau nak dijelaskan nanti tak cukup, nanti ruang lingkup masa. Yang kita nak share kat sini, bagaimana kita nak mengurus emosi dan rohaniah kita. ER, emotion, rohaniah. Emosi, rohaniah. Perasaan kita, spiritual kita, rohani kita, ruh kita. Yang rasa-rasa roh. Mana diri badan kita lah, kita punya unsur satu dalam badan kita ni ada perasaan. Dia jugalah yang menangis, dia jugalah yang sedih, dia jugalah yang rasa dengki-dengki dunia juga yang kat dalam tu tuan-tuan. Yang dekat dalam jantung tu, hati. Kolben tu jantung je tuan-tuan ya. Kalau hati ni kalau organ kita dia panggil liver tu hati, tapi hati yang dimasukkan oleh dalam hadis tu kolbun adalah jantung. Kalau jantung kita stop tuan-tuan puan-puan, apa jadi? Gula yang berlebihan supaya dapat membantu proses dalam tubuh kita untuk kita panggil dia nak factory reset pula. Dia nak menyuci lah, penyucian. Sebab Ramadan ni juga bulan penyucian tuan-tuan puan-puan. Badan jasad kita ni, tubuh badan kita ni, hormon ni nak cuci. Kadang-kadang kita rasa ada pedih sikit kan. Eloklah tu. Tapi janganlah kalau yang gastrik tu itu boleh kena rujuk doktor lah. Tapi kadang-kadang kita rasa pedih sikit dalam perut. It's okay. Itu dia tengah orang kata apa, bekerja, membetulkan hormon. Okay. Kerana untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu pasti ada dia punya orang kata apa, perjalanan yang sedikit sukar. Tapi tak ada masalah. Seterusnya bulan penyucian. Nak sucikan jiwa kita, nak sucikan rohaniah kita. Nak cuci apa sebenarnya tuan-tuan puan-puan? Diri kita ni, rohaniah kita ni memang kena selalu kita baja. Kalau kita tengok nak tanam pokok lah pun kan, kita nak tanam pokok.
nak semai benih. Kita kena semai benih. Sebelum semai benih, kena ada benih dulu kan. Kena sediakan tapak. Sama ada hidroponik ke, atau atas tanah ke, aquaponik ke, fertigasi ke. Sekarang banyak kaedah dia tuan-tuan dan puan. Terpulang. Tapi pokok pangkalnya, bila kita masukkan benih, kita kena siram. Siram ataupun ada pengairan yang secukupnya. Dan ada membaja. Kalau tak ada unsur-unsur ni, air tak cukup, baja tak cukup. Baja ni umpamanya makanan dia lah. Makanan yang untuk dia dapat zat, dan cahaya matahari yang cukup. Pokok tu tak apa jadi tuan. Apa yang kita tanam ni tak hidup. Tak percaya, cubalah buat. Jadi sama dengan macam rohani kita ni tuan-tuan dan puan. Ada orang menyucikan jiwa dia dengan berzikir. Ada orang menyucikan jiwa dia, rohani hati dia dengan bertadarus Al-Quran. Apa juga amalan-amalan yang dikongsikan oleh ulama, semuanya betul tuan-tuan. Boleh pilih. Cuma saya nak mengkaitkan dengan firman Allah Ta'ala tu dalam surah Al-Baqarah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Bertakwa. Mudah. Dengar mudah. Takwa ni apa sebenarnya? Kalau kita nak kupas kan, takwa ni apa sebenarnya tuan-tuan dan puan? Lepak dekat restoran takwa. Masa saya berkhidmat di Seri Gombak 2 selalu minum kat restoran takwa. Ada kat Fasa 3 dengan yang bawah kat baru kat Prima Seri Gombak ya. Okey, kalau kita tengok kata asal takwa itu ada ta, ada qaf, ada waw dan macam huruf ya kan. Macam huruf ya, tapi kalau ikut huruf hijaiyah dipanggil alif maksurah lah. Jadi adalah ulama berkongsi tentang mengupas, ulama ni kupas berdasarkan pemahaman dia. Apa yang maksud takwa ni? Takwa ni sebagaimana yang dikongsikan oleh ulama-ulama, saya cuma sampaikan dia balik kan. Takwa ni ta tu tawakkal. Bertawakal. Tawakal lah. Qaf qanaah. Waw wara. Ya adalah yakin. Jadi ta, qaf, waw, ya. Tawakal, qanaah, wara dan yakin. Jadi kita nak, semua orang tahu tawakal tu apa, tapi kita nak upgrade tawakal kita. Pemahaman kita, aplikasi tawakal kita dalam kehidupan macam mana? Apa sebenarnya yang perlu? Bagaimana, apakah perasaan bertawakal yang sebenar-sebenarnya? Tuan-tuan nak tahu tak? Sebenarnya yang paling bertawakal dalam dunia ni tuan-tuan adalah janin dalam perut ibu tuan-tuan. Janin dalam perut ibu tu tawakal paling tinggi. Dia tak ada apa-apa. Dia tak tahu. Itulah konsep tawakal yang betul-betul. Kalau kita dapat tempatkan diri kita macam janin dalam rahim ibu ataupun di dalam perut seorang ibu lah. Kita bagi tu. Nanti boleh kajilah bagaimana. Okey. Ada orang guna kaedah bertafakur. Ada orang guna kaedah duduk sekejap, kawalan nafas. Itu terpulang. Tuan-tuan dan puan boleh pilih kaedah-kaedah selagi mana dia tidak menyalahi syarak. Dari syarak ni apa? Bukan syariat semata, maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam lah. Dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dan meraihkan adab-adab yang dianjurkan oleh umat Islam, yang dianjurkan oleh yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak boleh lari dari tiga ni kan, iman, Islam dan ihsan. Iman ni kepercayaan kita, akidah kita. Islam ni amalan kita, fiqah kita, perbuatan kita, muamalah kita. Maksudnya kita punya reaksi, kita punya pergaulan, kita punya interaksi dengan alam ni, itulah fiqah. Dan bagaimana kita berinteraksi, kualiti kita berinteraksi itu disulami dengan ihsan, dengan adab. Kita bersolat bagus tuan-tuan, tapi kita pakai pakai kain plekat je atas pusat tu. Jadi itu mungkin solatnya dikira sah lah, tapi dipanggil kurang beradab lah. Sebab kita melaksanakan ibadah ni biarlah dalam
melaksanakan apa jua lah, bukan sekadar ibadah, sebab kerja kita pun ibadah, cuma ibadah umum kan, ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, itu adalah ibadah khusus, ibadah yang wajib. Okey, kita kena laksanakan dalam keadaan yang paling baik, yang terbaik kita keluarkan. Jadi kualiti tu sebenarnya kena kejar. Kita letak KPI kita. Ada satu benda yang orang kadang agak leka, mungkin terlepas. Kata Allah, okay, waktu makan sahur, ya, makan sahur lah, kita panggil sahur. Sahur ni waktu bila sebenarnya? Bila sahur? Ada orang yang majoriti kan mesti akan kata sahur ni biasanya pukul 5, 5.30. Ya, betul, sangat betul. Tapi agak merugikan bagi orang yang bersahur awal. Kerana orang yang bersahur awal tu sebenarnya bukan sahur. Yang sahur sebelum dia tidur, yang pukul 1, pukul 2, pukul 3. Itu kalau diikutkan tidak dalam keadaan waktu sahur. Kerana waktu sahur ni sahar, waktu sahur ini atau dipanggil sahar waktunya waktu sahur lah. Sahur, ashar jamak dia. Adalah lebih kurang 50 ayat sebelum masuk waktu fajar. Kiraan dia Rasulullah beritahu para sahabat tanya Rasulullah, bilakah panjang waktu sahur tu? Waktu sahur tu panjang dia adalah sekadar 50 ayat. Kalau kita sekarang lebih kurang 30 ke 50 minit lah. Okay, kita ambil lah yang pendek 30 minit. Takut-takut orang kalau ni kan. Jadi kalau sekarang kita start bulan sekarang ni kita bersarapan, astagfirullahalazim. Kita bersahur ataupun pukul 5, itu sudah cukup bagus lah. Tapi kalau yang terbaik ni kita dapat 30 minit atau 50 minit yang sebelum masuknya waktu subuh tu. Ambil lah, kita letak imsak 5-10 minit Katalah subuh 5.50. Okey, yang paling afdal kita makan sahur adalah pukul 5.20. Ataupun 5.10 ke 5.20. Pukul 5 pun boleh. Tapi nak tak kalau saya kata saya tambah satu benda lagi, dalam keadaan anda melaksanakan sahur tu pun anda boleh mencapai banyak, meningkatkan. Pertama, buat benda ni memang kerohanan anda akan meningkat lah, naik taraf kita punya spiritual, dan kita juga dapat mengejar KPI takwa tu. Ada satu firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat. Ayat dia semalam ingat, hari ni tak ingat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-18 surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat ke-18, di mana Allah Ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dalam ayat ni Allah beritahu ini salah satu ciri-ciri orang takwa. Ayat ni sebenarnya dia punya permulaan pada, orang kata apa, cerita asal dia pada ayat ke-15, di mana orang bertakwa atau apa ciri-ciri dia. Tapi disebabkan bulan puasa ni kita tumpukan pada waktu sahur ni, dia punya poin pentingnya apa yang kita nak buat pada waktu sahur. Bangun awal, contohlah pukul 5 bangun. Ada orang terus mandi siap-siap 5.15 siap. 5.15 kan, okey, nak makan boleh atau nak melakukan ibadah sunat lain pun boleh. Okey, katalah kita ambil lah, kita makan dulu lah kan. Takut kalau kita solat dulu terlepas kan waktu sahur tu. Kita makan pun 10-15 minit, maksudnya lebih kurang 5.20, 5.30 tu dah selesai. Okey, jadi 5.30 tu kita dah siapkan, kemas semua makanan. Kita dah dalam keadaan prepare nak beribadah lah, nak menunggu subuh kan. Kalau saya, tuan-tuan, saya anjurkan boleh buatlah 2 rakaat sebelum fajar. Kalau tak tahu solat apa, niat je solat tahajud. Sebab kita dah tidur tadi, bangun, tahajud lah 2 rakaat. Dan yang paling penting, kalau tak sempat juga, ada satu amalan ni yang sangat-sangat manjur, di mana tasbih lah, dalam bentuk tasbih yang sangat ringan di mulut, di lisan, tapi timbangan dia sangat berat. Maksud dia, orang kata kalau dibandingkan perbuatan tasbih ni dengan amalan sesi dunia ni, berat lagi kalau kita sebut benda ni. Apa kalimah tasbih ni, tuan-tuan? Okey, baiklah. Ini dia kalimah tasbih yang nak dikongsikan, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim. Kita baca ni sambil-sambil kita menunggu masuknya waktu subuh 100 kali. Dalam satu riwayat lain ada juga orang diberitahu selain pada kalimah tasbih ni ditambah dengan istighfar. Maksudnya macam ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nampak? Itu dia. Jadi inilah, nampak tak? Ngam tak? Allah dah beritahu dah dalam surah ni, dalam surah Az-Zariyat ni. Jadi kalau kita nak duduk macam golongan yang disebutkan tadi, pada waktu sahur itu kita memohon keampunan, kita buat benda ni. Jadi insya-Allah kualiti takwa kita meningkat. Okay? Baiklah. Saya rasa cukuplah sekadar ini dulu slot pada kali ini. Semoga kita semua insya-Allah akan dipertemukan lah. Allah kurniakan kita pertemukan dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, apa jua amalan kita yang kita lakukan, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua. Okey, baiklah, baik dan buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku insan biasa yang tidak lalai daripada melakukan kesilapan. Saya kita kembalikan kepada semuanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka yang mendengar hari ini akan mendapat lebih kefahaman daripada saya, dan orang yang menyebarkan dan sampaikan kepada orang lain, moga digunakan kefahaman yang lebih daripada kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.